tajuk sabar yang dibahaskan oleh ulama-ulama tasawuf. Firman Allah Subhanahu wa taala, Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim. Wallahu a'lamu bimuradihi. Allah Taala lah yang mengetahui akan maksudnya. Apakah patut manusia menyangka bahawa mereka hanya dibiarkan sahaja dan dalam keadaan mereka berkata kami telah beriman, sedangkan mereka belum lagi diuji? Jadi adakah orang-orang beriman menyangka bahawa dia akan dibiarkan oleh Allah setelah dia mengatakan bahawa dia beriman kepada Allah, hal keadaan dia tidak diuji oleh Allah? Maka kalau begitulah sangkaan, maka itu sangkaan yang silap. Apabila saja kita mengatakan amanna, kita beriman dengan Allah, bermakna juga kita kena sabar di atas ketetapan Allah. Maka apabila saja kita beriman dengan Allah, kita kena menerima musibah-musibah yang Allah Ta'ala timpakan kepada kita. Kerana sesungguhnya dunia ini dia panggil darul fitnah ataupun darul ibtila. Bumi ini, tempat yang kita duduk ini, tempat yang penuh dengan fitnah, tempat yang penuh dengan ujian. Maka adalah tidak munasabah seseorang yang duduk di atas ke dunia dia tidak dapat ujian. Maka tidak perlu kita kecewa dengan ujian, tidak perlu kita rasa susah dengan musibah, kerana itu pasti akan datang pada tiap-tiap orang yang beriman kepada Allah. Bukan saja orang yang beriman, bahkan manusia. Sebab itu dikata ahasiban nas, menyangka manusia itu dia beriman dia selamat, dia beriman dia akan diuji, sehinggalah dia sabar baru selamat. Beriman saja belum selamat, tapi dia sabar dan beramal dengan apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepadanya. Lalu ada ulama sufi, kalau ditimpa musibah lalu ditanyakan kepadanya, dia akan bertanya balik, tidakkah kamu melihat awan? Orang itu jawab ya. Maka itulah musibah. Musibah adalah awan yang berlalu, pasti akan hilang pada orang tadi apabila dia ini sabar di atas ujian yang Allah Ta'ala beri. Maka rugilah seseorang yang di hadapan matanya ada kelebihan Allah, tetapi dia menolaknya, yakni di hadapan matanya ujian musibah, maka dia tidak sabar. Maka bila dia sabar, dia dapat pahala yang berlipat kali ganda. Tapi kalau dia tidak sabar, dia sudah saja ditimpa ujian satu. Yang kedua, kadang-kadang ujian itu bukan mendatangkan pahala kepadanya, mendatangkan dosa disebabkan dia tidak sabar apa yang Allah Ta'ala ujikan kepadanya. Maka musibah pasti akan berlaku setiap orang yang beriman, kerana sesungguhnya Allah Ta'ala nak memberi kebaikan kepada seseorang, lalu Allah Ta'ala beri musibah. Ini bezanya. Maka musibah ini jalan kasih sayang Allah. Bukan kita sangka bagaimana manusia mengatakan bahawa dia ditimpa ujian musibah lalu menyangka bahawa Allah Ta'ala tidak kasih kepadanya, maka sangkaan ini silap. Bahkan orang yang Allah Ta'ala kasih, semakin dikasih semakin banyak ujian, semakin banyak dia perlu sabar, dan semakin banyak dia sabar, semakin banyak ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka musibah pasti akan menimpa. Musibah-musibah ini sama ada terhadap harta. Umpama harta itu hilang, dicuri oleh orang, maka ini juga musibah. Orang yang ada harta lalu hartanya hilang, sama ada dia dicuri harta yang paling dia sayang. Umpama kereta contohnya, lalu orang curi keretanya. Ada orang ada motor, dia sayang motor, lalu dicuri motornya, maka ini juga ujian daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ambil sesuatu yang dia sayang, kerana Allah Ta'ala tidak mahu dia ini menumpu sesuatu yang lain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ataupun melibatkan harta itu terbakar, maknanya dibinasakan. Maka harta tadi terbakar. Umpama rumah, maka rumah tadi terbakar. Ini juga ujian yang Allah Ta'ala timpakan kepada hamba Allah Ta'ala untuk melihat siapakah yang baik amalannya di sisi Allah. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yakni Allah Ta'ala akan menguji di antara kamu siapakah yang paling baik amalannya
di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ataupun hartanya hilang disebabkan dia dizalimi, seperti dia ditipu, hartanya sudah ada, lalulah dia pun minta tolong orang uruskan hartanya tadi. Umpamanya tanah, akhirnya diberi kepercayaan pada orang tadi, akhirnya tanah tadi hilang, dijual, gerak pun sudah habis, diambil, diberi pada orang yang nak menjual, tolong jual tadi. Kemudian duit pun hilang lesak, tuan pun hilang lesak. Akhirnya hilanglah hartanya disebabkan dia dizalimi. Maka semuanya orang yang kena zalim, orang yang kena uji harta bendanya hilang, sebenarnya orang itu beruntung kalau dia sabar. Sebab sesuatu benda yang hilang pasti akan diganti oleh Allah kalau dia sabar dengan apa yang Allah Ta'ala ujikan kepadanya. Allah Ta'ala akan ganti. Tidak ganti di dunia, digantinya di negeri akhirat kelak. Dan begitulah juga dengan tubuh badan. Kita tidak sentiasa sehat, lalu Allah Ta'ala beri sakit. Maka ada yang sakit berat, ada yang sakit kadang-kadang boleh diobati, tidak berapa berat. Ada yang sakit ringan-ringan, selalu sakit, sekejap-sekejap demam, sekejap-sekejap demam. Ini semua ujian daripada Allah Ta'ala. Maka silap seseorang itu menyangka bahawa Allah Ta'ala tidak kasih kepadanya apabila ditimpa musibah. Boleh jadi orang yang ditimpa musibah itulah Allah Ta'ala lebih kasih daripada orang yang banyak mendapat nikmat dan kurang dia mendapat musibah. Lalu orang-orang soleh, ahli-ahli tasawuf, kalau diberi pilihan mana yang lebih nak lebih banyak nikmat ke lebih banyak ujian, setengah daripada mereka nak lebih banyak ujian daripada nikmat. Lalulah mereka, orang-orang soleh, kadang-kadang mereka ditimpa ujian, kesakitan, lalulah mereka itu sabar. Ujian, harta benda hilang, ataupun difitnah dan sebagainya, mereka sabar. Mereka boleh sabar di atas ujiannya, kerana dia tahu yang pertama itu adalah ketetapan Allah, itu pilihan Allah kepadanya, dan dia tahu itu adalah daripada pukulan kekasihnya. Maknanya walaupun dikenakan ujian macam tu, dia tidak merasa berat, kerana dia dapat merasai bahawa itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Ta'ala amat mengasihi akan dia. Lalu dikatakan bahawa orang berjumpa dengan Al-Imam Shibli, lalu dikatakan bahawa datang jumpa Imam Shibli. Imam Shibli bertanya, apa tujuan kamu datang kepada saya? Kata orang itu ramai-ramai, saya datang kepada kamu sebagaimana datangnya seorang kekasih kepada kekasih. Saya kasih kepada kamu, maka saya datanglah jumpa kamu. Shibli ambil batu, lempar atas kepala dia. Kenapa Shibli buat macam tu? Orang datang dia ada, dia ambil batu, dia lempar atas kepala. Dia lempar batu, lari habis dia tampukkan. Orang itu kata, pembohong, kata Shibli, ini dusta. Kalau betullah kekasih, maka pukulan kekasih tidak terasa sakit. Kalau betullah kata nak berjumpa ziarah kekasih, maka tidak akan lari daripada pukulan kekasih. Maka demikianlah ibarat ungkapan yang ditunjukkan oleh orang-orang sufi, itu gambaran mereka tidak melihat kepada musibah itu, tetapi mereka melihat musibah itu datang daripada pencinta ataupun yang dia cintai, yakni daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ulama tasawuf mengatakan bahawa sahabat itu adalah tidak merungut di atas apa yang menimpa, dan boleh tersenyum di atas ujian yang Allah Ta'ala timpa. Masya Allah, hebat. Maknanya orang-orang yang beriman, yang benar-benar sabar, apabila diuji oleh Allah, lalu dia boleh tersenyum, ataupun dia tidak merungut, ataupun dia tidak merasa susah dengan apa yang ditimpa. Namun demikian, sebagai orang yang beriman, kadang-kadang ditimpa musibah, kita ada perasaan sedih. Itu lumrah, itu tidak menjadi masalah. Memanglah ditimpa musibah, kita ada perasaan sedih. Kadang-kadang kita ada rasa sifat satu kehilangan, seperti harta benda orang yang kita kasihi. Tetapi merasa sedih tadi, merasa kehilangan itu tidaklah membawa kepada menolak ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia merasa sedih apa yang berlaku, dan dia merasa kehilangan, tetapi dia rada dengan Allah Ta'ala. Itu termasuk juga orang yang sabar di atas ujian Allah Subhanahu wa ta'ala.
tubuh badan maupun ahli keluarga ataupun ahli keluarga, maka tidak ada orang yang hebat diuji seumpama dengan Nabi Ayub alaihi salam, yang mana Nabi Ayub diuji, harta bendanya hilang, kemudian ahli keluarganya hilang, anak-anaknya semuanya mati, kemudian dia pula sakit, isterinya lari, maka pengikutnya lari. Tidak ada apa-apa. Tapi Nabi Ayub tetap beribadat kepada Allah Ta'ala, tidak merungut. Yang dia susah, yang larinya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka perlu seseorang tadi diajar kepada kita ini, ahli-ahli tasawuf mengajar kepada kita agar sentiasa berlapang diri dengan ketetapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Allah Ta'ala berfirman, la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum, demi sesungguhnya kamu pasti akan diuji pada harta benda dan diri kamu. Pasti kita akan diuji. Maka kita menghadapi masalah umpama kewangan, ini semua akan hadapi. Maknanya akan menghadapi masalah kewangan, lalu kita nak selesaikan masalah kewangan, kita bekerja bersungguh-sungguh, hilang ibadat kita tanpa kita sedar. Ini pun bahaya, jaga-jaga. Ataupun diuji akan diri kamu, kadang-kadang diuji dengan kesakitan. Orang yang hati banyak diuji pula hati tidak tenang, susah dan sebagainya, maka akan tetap diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kita jangan terlalu sangat bersedih dengan ujian Allah Ta'ala beri tadi kepada kita. Bahkan kita kena melihat bahawa semuanya itu daripada pukulan Allah Ta'ala, ataupun kata guru saya, itu adalah gurau senda Allah Ta'ala. Menggunakan ayat gurau senda. Jadi dikatakan itu gurau senda Allah Ta'ala kepada kita. Dia nak tengok, aku uji sekali bagaimana keadaannya. Maka letakkan segala musibah itu datang daripada Allah, yang mana Allah Ta'ala menguji kita. Apa yang Allah Ta'ala nak daripada musibah yang Allah Ta'ala timpa? Sebenarnya kena melihat apa yang kita ditimpa musibah, yang Allah Ta'ala kehendaki adalah kembali kepadanya. Itulah yang dikehendaki. Katanya Ibnu Athaillah mengatakan, jadilah kamu dengan Allah umpama anak kecil dengan ibunya. Maknanya kalau ibunya pukul anak kecilnya, anak kecil akan pergi juga ke ibunya, peluk tangan kaki ibunya. Tidak mau. Mak dia pukul dia, dia tak lari pada mak dia, dia duduk dengan ibu dia. Maka begitulah Allah Ta'ala timpa musibah itu nak beritahu pada kita, nak suruh kita balik pada Allah Ta'ala. Maka ingat, kalau orang itu dia ini lalai kepada Allah, ditimpa musibah, bermakna Allah Ta'ala suruh ingat. Kalau orang itu sudah ingat kepada Allah, ditimpa lagi musibah, bermakna Allah Ta'ala nak naikkan maqam dia. Maknanya, dan Allah Ta'ala menandakan Allah Ta'ala kasih kepadanya. Maka kasih Allah kepada hamba banyak dapat melalui musibah daripada nikmat. Kerana banyak orang yang ditimpa musibah, barulah dia ingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala berfirman, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Maka sesungguhnya kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut. Allah Ta'ala akan uji kita dengan perasaan takut. Sama ada takut itu takut kita dizalimi, ataupun takut juga takut dengan musibah penyakit yang menimpa kepada kita, ataupun takut juga takut kepada perkara yang berkaitan dengan bencana alam. Maknanya semua itu membawa kepada takut. Akhirnya yang takut kita ni, takut kita mengenai amal ibadat kita tidak diterima oleh Allah, ataupun persiapan kita nak berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka biasanya ayat ini merujuk kepada orang buat zalim pada kita. Bahkan para sahabat Nabi diuji dengan sedikit daripada ketakutan, yakni dengan peperangan. Orang-orang kafir musyrikin Mekah memerang sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in,
bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga di antara mereka takut nak beriman kepada Allah ataupun yang sudah beriman tetapi takut nak menyatakan Islamnya di hadapan orang-orang musyrikin Mekah. Ini juga ujian yang Allah Ta'ala timpakan kepada orang-orang yang terdahulu, yakni para sahabat Nabi. Dan begitu juga ada sahabat Nabi, maka Allah Ta'ala cerita orang-orang yang terdahulu daripadanya. Maka dikatakan sedikit daripada perasaan takut dan juga kelaparan, dan diuji dengan kelaparan. Kadang-kadang susah makanan. Ada satu ketika nanti datang di ujian payah makanan. Ini berlaku pada zaman Nabi dahulu. Ketika mana Nabi di pulau oleh orang-orang musyrikin Mekah, siapa tak ada makanan. Sehingga kan anak-anak yang kecil duduk di dalam kemah-kemah menangis kerana kelaparan. Maka Allah Ta'ala uji sedikit daripada kelaparan dan kekurangan daripada harta benda. Maka Allah Ta'ala uji kurang kita harta benda. Maka dengan kurang harta benda tadi, sebenarnya nak mendidik nafsu kita. Tapi kita pula kurang harta benda, kita bukan terdidik nafsu, kita mengikut nafsu. Kita tidak ada harta, maknanya tak cukup harta kita, tapi kita ikut nafsu kita. Contohnya apa? Contohnya kita punya gaji 3,000 je sebulan, tapi tengok kereta 200,000. Nak juga. Nak juga. Padahal tidak padat. Maka Allah Ta'ala uji dengan sedikit harta tadi. Sepatutnya kita tadi kena tunduk kepada Allah, tetapi akhirnya kita tidak tunduk kepada Allah. Kita patutnya dapat didik nafsu kita, jiwa kita, hati kita dengan sebab ujian tadi. Tapi tidak, ikutnya nafsu. Akhir sekali berhutanglah banyak-banyak. Bila berhutang banyak, Masya Allah. Hutang ni dia ada dua. Ada ulama ada tiga. Satu dia panggil hutang darurat. Hutang darurat ni hutang wajib hutang. Macam mana hutang wajib hutang? Maknanya dia ni terpaksa makan. Kalau tak makan mati. Dan ada keliling dia. Dia minta orang tak bagi, dia kena berhutang. Kecuali cara dia hutang, dia pakai hutang lah tu. Maknanya. Dan kalau dalam keadaan darurat macam tu, kalau dia mencuri, dia tidak dihukum potong tangan. Disebabkan dia makan itu kerana nak menjaga nyawanya. Ini darurat. Dan dia kena berhutang. Tak ada jalan lain, melalui berhutang saja. Maka dia wajib berhutang. Ini dalam keadaan darurat. Dan darurat ni bukan hutang rumah. Hutang nak makan, itu orang darurat. Kalau hutang rumah, hutang kereta tak jatuh darurat. Sebenarnya orang yang kata darurat. Nak kata tak ada orang lain boleh ada pun. Orang lain boleh ada. Saya perlu kereta. Allah tak payah susah. Kita tak ada mampu kereta pakai motor lah. Orang yang tak mampu beli kereta, kata tak pergi kerja, motor pun boleh. Maknanya maka motor lah, tak payah hutang. Kata maknanya pakai motor ni tengok pula, maknanya nak pula tak payah. Maknanya tak mampu. Kalau tak mampu beli motor, tengok orang lain naik basikal pun ada. Tak apa, sabar. Hak naik basikal ni sabar, ada orang jalan kaki. Hak jalan kaki jangan bimbang, ada banyak. Dia kaya lagi pada orang lain. Orang lain naik kereta, dia naik bas. Susah apa? Maknanya, maka dia suruh kita agar bersabar dengan ujian Allah. Itu dia panggil. Yang kedua dia panggil hutang hajat, hutang keperluan. Kita nak beli rumah itu perlu, nak beli kereta itu perlu. Maka hutang hajat pun boleh berhutang. Tetapi ingat, hutang tadi wajib dibayar, jangan tidak dibayar. Dan yang ketiga dia panggil hutang rupahiah, hutang bermewah-mewah. Kenderaan sudah ada tapi nak lebih besar lagi. Tengok orang pakai hak mewah-mewah, kita pakai Nissan Sunny je mana jadi. Nak tukar kereta lain lah. Maknanya lalulah kalau orang tanya kereta apa nak, setakat naik sedap tunggu naik Mercedes lah, pakai Mercedes. Kadang-kadang BMW lah. Padahal kita tidak layak dengan kemampuan kita. Akhirnya berhutang. Hutang ini dipanggil hutang rupahiah, hutang bermewah-mewah. Ini dilarang dalam agama kerana ia membawa kepada pembaziran. Nak pakai boleh ikut kemampuan masing-masing. Tapi kenapa juga? Ikut juga. Itu bermakna kita tidak sabar. Tidak sabar di atas ujian yang Allah Ta'ala timpakan kepada kita. Maka kena terima apa yang Allah Ta'ala timpakan, Allah Ta'ala beri kepada kita. Daripada harta benda dan jiwa, jiwa raga. Dan juga begitu setengahnya diuji dengan nyawa, sehingga kan boleh membawa hilangnya nyawa. Wassamarat, dan juga hasil tanaman.
dan diuji dengan hasil tanaman. Maka siapa-siapa yang menanam satu tanaman, kemudian tanaman dia itu kurang, tak jadi, ataupun tanaman dia itu dimakan oleh binatang-binatang ataupun dicuri oleh orang-orang, maka kalau dia sabar, dia dapat pahala di atas apa yang orang buat kepadanya, yang dia orang curi tanaman-tanaman dia, maka dia dapat pahala sedekah walaupun dia tak niat. Kalau orang curi, aku sedekah, tak ada niat gitu. Walaupun dia tak ada niat, tetapi orang dah curi dah. Kalau buah dia, buah duku, buah rambutan contohnya, kita pergi tengok-tengok, ada lah orang lain ambil, maka akan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Kalau saja ditimpa saja ujian, dia sabar, dia akan dapat kebaikan. Apa dia? Yang pertama, dia pasti akan dapat pertolongan Allah. Orang yang sabar dapat pertolongan Allah Ta'ala. Sebenarnya boleh jadi kita difitnah, kita sabar, nanti Allah Ta'ala tolong kita. Boleh jadi kita disalimi, kita sabar, nanti Allah Ta'ala akan tolong pada kita. Lalu dikatakan berita gembira bagi orang yang sabar. Berita gembira datang ke dunia, Allah Ta'ala akan tolong dia di atas apa yang dia timpa tadi. Akan datang kebaikan, jangan bimbang. Susah-susah kita satu hari akan datang juga kebaikan, tapi dengan syarat kita ini sabar. Tapi kalau orang tu tidak sabar, nanti dia terus menderita. Kenapa dia menderita berpanjangan? Allah disebabkan dia tidak sabar. Bahkan dia tidak sabar di atas ujian itu sudah derita. Atas ujian tu dia sudah tidak sabar. Maknanya baik, dia pergi satu tempat, dia dengar orang kata ke dia macam-macam, maka dia rasa nak marah. Tapi orang kata tu tak ada ke dia, nak cari orang tu tak jumpa, rasa nak marah. Masa nak marah, hati dia tidak tenang, dia jadi serabut. Itu sudah derita dah. Tapi kalau orang, dia dengar orang kata ke dia, dia boleh sabar, tak apalah, biar je nak kata pun. Sedangkan Imam Al-Ghazali, kalau orang kata ke dia, dia bagi hadiah orang. Sebab apa? Sebab dia mendapat pahala. Seorang orang soleh, seorang ahli sufi, dia tak bangun sembahyang malam. Dia tidak bangun sembahyang malam. Isterinya tanya, kenapa kamu tidak sembahyang malam? Tengok orang-orang lain sembahyang malam begitu. Katanya ahli sufi tadi, orang-orang yang sembahyang malam itu, sembahyang malam ramai-ramai itu, pahala yang dia buat tu boleh ke saya. Sebab apa? Rupa-rupanya orang-orang yang ahli sembahyang malam itu, mereka itu selalu kata kepada orang soleh yang sembahyang tahajud tadi, yang sembahyang malam, selalu kata ke dia. Jadi dikatakan bahawa ibadat-ibadat orang-orang yang buat zalim pada kita tu akan dapat pahala kepada kita kalau kita sabar di atas ujian Allah Ta'ala. Maka sebenarnya kita tak perlu susah. Bila berlaku saja musibah itu, yang pertama memang ada jalan keluar. Jalan keluarnya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Kalau kamu bertakwa kepada Allah, maka Allah Ta'ala beri jalan keluar. Yang kedua, jangan susah. Sebenarnya Allah Ta'ala akan timpa pada ni. Kita tidak mau ujian ni pun tetap akan datang ujian. Mungkin ujian ni kita tak mau, akan datang ujian lain. Kita tak kena ujian pada isteri, kita kena ujian pada anak. Tak lepas. Ada orang isterinya okey, alhamdulillah, tapi anak dia bermasalah. Ada orang anak dia pula tidak ada masalah, isterinya tidak ada masalah, ibunya bermasalah. Kadang ibunya tidak ada masalah, jirannya bermasalah pula. Memang tidak akan lepas daripada masalah. Maka persoalannya bukan kita fikir pada masalah itu, tapi fikir kepada apa yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka disuruh kita reda dan sabar di atas apa yang menimpa. Lalu senanglah hati kita kalau kita dapat memahami, Masya Allah, itu ada upama awan yang berarak saja, biasalah diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Lalu dikatakan bahawa iaitu orang yang apabila ditimpa sesuatu kesusahan, mereka berkata, sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah. Inna lillah, dan kepada Allah Ta'ala jualah kami kembali, wa inna ilaihi raji'un. Kita ini sebenarnya kepunyaan Allah, kita ini milik Allah, dan kepada Allah kita kembali. Mereka itu adalah orang yang dilimpahi dengan berbagai-bagai kebaikan daripada Tuhan serta rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sesiapa yang ditimpa musibah, dia kena meletakkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un, ataupun katalah kalimah inna lillah, katalah kalimah inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kata, mengingatkan kita tak ada apa, semuanya milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Andai kata kita teringat
masa itu 10 tahun dah. Kita teringat masa 10 tahun tu ada orang buat zalim kita. Contohnya, teringat tu sudah benda lama dah. Buat zalim pada kita, kita bagi duit ke dia, kita ingat ke dia amanah, kemudian dia buat lagi duit sampai sekarang kita tak jumpa-jumpa. Kita teringat. Bagaimana kalau kita ingat benda lama buat zalim kita? Boleh jadi orang benda tu 10 tahun dah. Kita kalau kita tak sabar, kita akan jadi marah balik. Marah balik macam benda tu berlaku tadi. Bila kita ingat balik, oh Allah, dia kata gerah sungguh orang tu kalau aku jumpa macam-macam perkataan tadi. Lalu keluarlah perkataan tadi. Maka itu sudah termasuk orang yang tidak sabar juga. Lalu dikatakan bahawa andai kata kita ini dizalimi, lalu kita ingat 10 tahun dulu orang zalim. Ketika mana kita ingat kita kena zalim dahulu, yang masa kita ingat itu kita perlu bersabar, tiba-tiba kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka kita mendapat pahala sebagaimana mula-mula kita kena musibah tadi. Walaupun musibah tu dah 10 tahun dah dulu, dah lama dah, tapi masa kita ingat tu kita baru kata hari ni. Lalu kita kata hari ni kita dapat pahala seperti mana kita baru ditimpa musibah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ingat, musibah itu kadang-kadang hilang dengan berlalu begitu saja dengan masa yang berlalu. Kadang-kadang kita kena usaha supaya musibah itu hilang, ataupun kita kena banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dikatakan bahawa kalau kita ada apa-apa musibah, yang pertama, dengan siapa kita banyak mengadu? Sebenarnya kita perlu banyak mengadu kepada Allah. Maka teringatlah saya ketika mana saya belajar dahulu, lalu kita jumpa dengan guru kita dahulu, kita pun cerita, dia dengar saja cerita apa yang kita cerita. Lalu dia kata apa? Dia kata sebelum mengadu ke dia ni, adakah kita sudah mengadu kepada Allah? Duduk di hadapan Allah, duduk di hadapan tikar sejadah, mengadu kepada Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala itu maha mendengar maknanya apa yang kita luahkan. Dan Allah Ta'ala kasih kepada hamba-Nya yang merayu-rayu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang suka merayu, suka meminta, suka mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka ini satu jalan. Dan sedar tidak sedar kita kadang-kadang dengan musibahlah kita jadi baik. Dengan musibahlah kita jadi dekat dengan Allah. Dengan musibahlah kita kadang-kadang menyebabkan kita jauh daripada maksiat, kita mendekatkan diri kepada taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kepada Allah Taala jugalah kita kembali. Mereka itu adalah orang yang dilimpahkan dengan berbagai-bagai kebaikan daripada Tuhan mereka, serta mereka itu orang yang mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala disebabkan mereka sabar di atas ujian Allah Taala. Ali Zainal Abidin satu hari ada khalifah datang rumahnya. Lalulah khadamnya nak sediakan makanan. Apabila nak sediakan makanan, tiba-tiba air itu tumpah di atas pehanya. Air itu masih lagi panas. Ketika itu juga dalam keadaan macam tu, maknanya jadi serba salah, maka cepat-cepat nak bersihkan. Lalulah jatuh pula sekali lagi. Apa dia jatuh? Jatuh pula maknanya bara-bara api di atas peha Ali Zainal Abidin. Maka Ali Zainal Abidin tetap sabar, tak marah pun. Bahkan dia membebaskan hamba-Nya. Membebaskan hamba-Nya, bukan dia marah dan dia balas dengan kebaikan. Apa dia kebaikan? Dia membebaskan hamba-Nya tadi. Lalu dia mengatakan apa? Sebab apa dia bebas? Kerana dia dapat melihat Allah Ta'ala memberi pahala kepada dia melalui khadam dia ini, melalui hamba dia. Tengok jauh beza. Allah Ta'ala memberi pahala melalui orang ini, maka saya kira aku membalas kebaikan kepada orang ini, yang dengan dialah aku mendapat pahala kesabaran di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu berbeza pandangan orang ahli sufi yang melihat kepada Allah. Dia ini kalau ditimpa musibah, dia melihat bagaimana dia dengan Allah, bagaimana kedudukan dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka tiada syak lagi bahawa orang mukmin yang sejati akan menanggung musibah ini dengan sabar dan dengan penuh pasrah. Orang mukmin dia akan terima musibah. Dan mustahil kita nak lari pada musibah. Jangan sangka kita inilah jalan, kita pun nak lari pada musibah. Tidak, kita pasti akan berjumpa dengan musibah yang lain.
Kita tidak mau musibah. Kita tidak mau musibah bermakna kita tidak mau berjalan kepada Allah. Kerana nak berjalan pada Allah ditimpa musibah. Siapakah orang yang paling dekat dengan Allah? Siapa orang yang Allah Ta'ala kasih? Orang yang banyak diuji oleh Allah. Itu orang yang Allah Ta'ala kasih. Semakin banyak diuji, semakin banyaklah kasih Allah Ta'ala kepadanya. Maka inilah jalan seorang hamba dengan Allah. Maka hamba yang faham dengan Allah, maka dia dapat terima. Bahkan Nabi-Nabi mereka orang yang dahsyat dengan ujian, banyak ujian. Nabi-Nabi ini orang yang paling dekat, dia lah paling banyak ujian. Lagi wali-wali Allah, dia wali Allah, dia semakin banyak ujian dengan Allah Ta'ala, dan dia sabar. Maka bahkan dia boleh sabar dan dia boleh terima dengan rada dan gembira pula. Setengahnya dia gembira dengan musibah. Sehingga kan ada di kalangan orang-orang sufi yang berdoa, ya Allah, Kau tidak timpakan musibah padaku, adakah aku ini semakin jauh denganmu, ya Allah. Apa begitu sekali dia yang menangis bila tidak ditimpa musibah, takut kepada Allah Ta'ala, kerana bimbang takut dia ini semakin jauh dengan Allah. Kita lihat kita dekat dengan Allah dengan apa? Hari ini kita melihat kita dekat dengan Allah dengan nikmat. Kadang-kadang ada setengah tu kita bilang, Allah, kereta ada dah, rumah ada dah, kerja pun okey dah, lepas tu anak okey, isteri pun okey, maknanya semua dah okey bagi kedudukan dia. Allah Ta'ala boleh banyak beri nikmat. Lalu dia merasa Allah Ta'ala kasih pada dia. Maka kita banyak melihat begitu, kasihnya Allah Ta'ala pada kita dengan nikmat. Padahal banyak di antara orang-orang yang dekat dengan Allah, semakin ditimpa musibah, sampai dia merasa dia dekat dengan Allah. Maknanya, dan semakin banyak nikmat, semakin bimbang dia dengan Allah Ta'ala. Kerana bimbang takut nikmat itu menyebabkan dia jauh dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kerana dia tahu musibah itu tidak akan diturunkan oleh penciptanya, kecuali untuk menghapuskan dosa-dosa. Satu lagi, kerana apa? Kerana musibah itu tidak ada lain, bahkan untuk menghapuskan dosa, serta menghilangkan kejahatan dirinya. Jadi kadang-kadang kita kena muhasabah. Jangan kita tak mengaku salah. Musibah ni biasanya kita tengok orang lain je. Kita ditimpa musibah, orang lain buat jahat kita. Kita ditimpa musibah sebab orang lain buat zalim pada kita. Kita melihat orang lain. Sebenarnya musibah tu daripada kita. Hanya Allah Ta'ala hantarkan saja. Dengan sebab apa? Dengan sebab dosa. Dengan sebab dosa, maka Allah Ta'ala nak hapuskan dosa. Maka Allah Ta'ala hantar orang ni buat jahat ke dia. Sebenarnya Allah Ta'ala nak hapuskan pahala, nak hapuskan dosa, nak beri pahala pada dia. Tapi tak nampak tu. Nampak orang buat orang buat kata kedah kita jadi ni, orang buat khianat kita. Maknanya orang teki pada kita. Siapa kita nak orang nak teki pada kita? Tak ada benda-benda pun kita sebenarnya. Kita berasa je kita hebat. Padahal tak ada apa. Lepas pada tu kita menyandarkan kepada orang lain. Tetapi orang-orang yang melihat Allah, masuk melihat Allah, maknanya dia suara dekat dengan Allah, dia setengahnya dia boleh terima dengan reda, setengahnya bergembira dengan musibah, setengahnya begitu. Maknanya kerana apa? Kerana dia tahu musibah itu menghilangkan akan dosa. Kenapa disebut menghilangkan dosa? Orang macam kita ni kena hilang dosa je, nak naik makam jauh lagi sebenarnya. Maknanya kadang-kadang kita berasa je mungkin Allah Ta'ala nak naik makam kita. Bukan naik makam lagi, hapus dosa kita je. Tak habis lagi dengan dosa-dosa kita ni. Lalu Allah Ta'ala akan hapuskan dosa. Nak hapuskan dosa ni, satu dengan ibadat yang banyak. Banyak mana ibadat kita? Banyak mana ibadat kita? Kita menanya orang-orang soleh dahulu, mereka memakruhkan kalau tidak khatam seminggu sekali. Orang yang dekat dengan Allah setengahnya memakruhkan, maknanya tak khatam seminggu sekali. Kita setahun sekali. Dalam setahun tu, kadang-kadang setahun kita khatam tu, dalam bulan tu 2 kali khatam. Itu mulai akan nak bangga. Bulan Ramadan ni 2 kali khatam. Maknanya 2 kali khatam. Padahal kita dah bangga tu, padahal 11 bulan waktu itu tak terus-terus mana berbuat. Terus-terus gitu saja. Maknanya, maka dikatakan bahawa seseorang yang dekat dengan Allah, yang pertama dengan apa? Yang pertama dengan ibadat. Dengan ibadat dia akan dekat dengan Allah. Maknanya. Yang kedua dengan musibah. Kadang-kadang kita tak boleh dekat dengan Allah dengan ibadat sebab lemah kita beribadat, tapi Allah Ta'ala beri musibah. Inilah jalan nak dekat dengan aku. Nak suruh dekat dengan ibadatnya, tak kuat kita ibadat. Nak sembahyang sunat, teruk kita. Maknanya
Dan nak baca Quran pun dorong juga. Sebab kita ni macam-macam. Kadang kita beralasan mungkin sibuk dengan kerja kita, okey sibuk dengan kedudukan kita, maka tak ada ibadat kita kurang. Baik ibadat kurang, jalan nak dekat dengan Allah di antara ibadat, di antaranya. Dan tidak melalui ibadat ditimpa musibah. Dengan melalui musibah jadi dekat dengan Allah Ta'ala. Maka kalau orang tu kadang-kadang tidak melalui ibadat, Allah Ta'ala nak suruh dekat melalui musibah. Dan juga boleh juga melalui dengan nikmat. Semakin banyak nikmat semakin syukur, semakin banyak nikmat semakin syukur kepada Allah. Tapi biasanya orang nikmat ni je tewas biasanya. Dapat nikmat kau lala, dapat nikmat kau lala, ini biasanya orang tewas. Jadi Allah Ta'ala tengok kadang-kadang melalui nikmat dia kau lalai, ibadat dia lalai, lalu Allah Ta'ala beri musibah lah berdekat. Kasihnya Allah Ta'ala kepada hamba-Nya. Dan ingat Allah Ta'ala ni maha baik. Tidak Allah Ta'ala timpa sesuatu pada kita kecuali beri kebaikan pada kita sebenarnya. Bukan kita kata Allah Ta'ala ni buat menyusahkan kita, tidak. Apa yang Allah Ta'ala timpa semuanya beri kebaikan kepada kita. Hanya kita saja tidak mengambil iktibar dan tidak kembali kepada Allah. Maka beruntung orang yang kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dikatakan serta menghilangkan kejahatan dirinya. Sebagaimana sabda junjungan besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yusibu muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala aza wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kafarallahu biha min khatayahu. Maka tiada ditimpa seseorang Muslim daripada kepenatan, keletihan. Kadang-kadang mari kita letih sebab kerja siang hari, malam dorok, letih tubuh badan kita, Allah Ta'ala timpa letih. Ataupun dahulu kita cegah, letih tak apa cegah, ditimpa dengan keletihan, ataupun ditimpa dengan wasabin, dengan kesakitan. Allah Ta'ala timpa kita sakit, sakit dulu sehat, tiba-tiba dapat berita sakit. Sakit maknanya lalu ditimpa dengan sakit, sama ada sakit itu melibatkan anggota tubuh badan kita yang zahir ataupun yang tidak lihat, seperti sakit dalaman, kanser dan sebagainya. Jadi Allah Ta'ala uji dengan kesakitan ataupun duka cita. Dia uji dengan duka cita, maknanya duduk dalam duka cita, kesedihan. Kita buat macam-macam perniagaan tak berjaya, contohnya kita belajar menyapa tak ingat-ingat, naik sedih juga, maknanya. Ataupun kita nak maknanya kita cuba buat usaha ngawak baik dengan orang, tapi orang pandang buruk juga kepada kita, maka kita sedih. Itu juga ujian daripada Allah, sebarang bentuk kesedihan ataupun bentuk diuji dengan kebimbangan. Molek-molek ada kita baik-baik dengan anak, tiba-tiba dapat panggilan telefon anak sakit, duduk di hospital, kita pun pergi. Jadilah kita orang yang berulang-ulang ke hospital. Jadi kita pun jadi orang yang selalu bimbang. Ingat kepada anak kita. Kalau anak-anak lah, kalau isteri sakit-sakit lah, isteri lah. Kalau ibu-ibu lah, kalau bapa-bapa lah, diuji dengan kebimbangan. Ataupun diuji dengan kebimbangan kita, anak kita, maknanya yang ada di luar negara, tiba-tiba ada sakit sana, susah hati, bimbang kita macam mana. Ataupun diuji dengan anak hilang, boleh kira juga. Maknanya tiba-tiba dapat berita anak hilang, entah ke mana, susah hati, diuji dengan kebimbangan. Ataupun penderitaan dengan sebab kezaliman orang buat, jadi kita ini derita. Kita tak buat tapi orang tuduh kita buat. Akhir sekali kita difitnah, nama kita tak molek dah, habis minta kerja orang tak terima belakang. Akhir kali kita pun kerja maknanya hak susah-susah saja. Mana akhir kali diuji dengan derita ataupun kesedihan dan tusukan duri. Apa dia tipu dengan tusukan duri? Kita jalan sikit kena duri kaki kita, maknanya ditimpa sekalipun, dan walaupun sekadar duri saja sekalipun, melainkan dengan perkara tersebut Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menjadikannya sebagai kifarat. Mana kifarat? Kifarat ini adalah penghapusan. Penghapusan maknanya sebagai kafarah daripadanya terhadap kesalahan-kesalahannya. Kesalahan itu adalah dosa-dosanya. Allah Ta'ala akan ampunkan dosa, hatta sikit pun. Tak saja sampai masuk selumbur. Masuk selumbur maknanya kita pun tarik-tarik sikit, keluar darah sikit saja, itu pun dapat pahala, dihapuskan dosa. Kita kerak kuku makan isi sikit sakit, kita beg kerak kuku gitu, dia cukup, maknanya sakit. Tapi kalau dia sabar,
kalau dia sabar pun akan mendapat pahala daripada ujian Allah Subhanahu wa taala. Tak kiralah apa-apa kesakitan, kesusahan besar ataupun kecil, yang melibatkan kesedihan, kebimbangan, penderitaan. Maknanya ataupun orang tu, orang buat apa-apa pada kita, maka kita sabar, jangan bimbang. Sebab tu kalau orang fitnah kita senyum je, jangan susah-susah. Jadi orang yang fitnah kita, Allah senyum aja dia pula sakit hati. Orang deki pada kita, kita saru saja, dia tak boleh tidur, kita agak benda boleh tidur. Maka kena sabar. Bila kita sabar, pasti akan diberi pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka juga mengetahui bahawa musibah yang menimpa itu adalah untuk mengangkat orang-orang mukmin. Tidak ada musibah di antaranya Allah Ta'ala nak angkat orang-orang mukmin kepada satu darjat dan kedudukan yang tinggi di sisi Tuhannya Rabbul Izzah. Maknanya di antara selain daripada hapus dosa, kadang-kadang dihapuskan dosa, habis apa dosa Allah Ta'ala naik pula maqam, ditinggikan dia menjadi orang yang muqarrabin, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala disebabkan ujian. Sebab tu kadang-kadang timbul soalan, kenapa bila kita nak pegang agama mari ujian? Bila kita nak belajar agama, lepas tu nak dekatkan diri dengan Allah, nak jadi orang soleh, lepas satu-satu ujian, memang itulah lumrah. Yang begitu keadaan. Bila kita nak dekat dengan Allah, Allah Ta'ala akan beri ujian. Maka tak timbul masalah. Kadang-kadang dia mari pula, dia kata saya baru nak berjinak-jinak dengan agama, saya baru nak belajar agama, tapi ditimpa ujian macam ni. Memang dah. Kerana apa? Kerana dengan ujian tadi itulah menyebabkan seseorang itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sini dia menerimanya dengan penuh redha dan juga pasrah. Pasrah ini dengan arti kata menyerah diri kepada Allah. Dia terima dengan redha. Hanya dia muhasabah. Mungkin dihapuskan dosa, mungkin dinaikkan maqam di sisi Allah Ta'ala, dan ini satulah jalan Allah Ta'ala kasih kepada hamba-Nya. Maka sebagaimana sabda Nabi kita junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sabaqat lil abdi minallahi ta'ala manzilatan, tu manzilatan nun satu manzilatan lam yanalha bi amalihi ibtilahu Allahu fi jasadihi wa fi ahlihi wa fi malihi summa sabbarahu ala zalika hatta yanalal manzilati allati sabaqat lahu minallahi azza wa jalla. Maksudnya, apabila Allah Ta'ala telah mendahulukan kedudukan seorang hamba kepada satu kedudukan yang tidak mampu dicapai dengan ilmu, dia terjemah di sini dengan ilmu, tapi matan hadis dia sebut lam yanalha bi amalihi. Amal ni mana dengan amal? Tak tahulah mana satu betul. Dengan ilmu ke, tapi kalau ikut matan Arabnya dengan amal, tak capai dengan amal dia. Maknanya Allah Ta'ala telah mendahulukan kedudukan seorang hamba kepada kedudukan yang tidak mampu dicapai dengan amal. Allah Ta'ala nak naikkan maqam seseorang, tapi nak naikkan maqam patutnya dengan amal banyak, tapi tak berjaya nak beramal banyak. Sebab kalau kita banyak beramal, nanti naik maqam. Tapi kita ni jenis tak banyak beramal. Tak banyak beramal. Maknanya batu kita ni kalau boleh nak reka. Kalau boleh nak paling reka. Kalau ada sembahyang isyak 2 rakaat beres. Maknanya kalau ada sembahyang maghrib 1 rakaat pun maknanya senang. Jadi kita memang nak rekah macam tu. Ini sifat kita yang lemah beribadat. Maka Allah Ta'ala nak beri kedudukan yang baik pada orang tadi. Allah Ta'ala nak beri kebaikan yang baik pada kita. Jadi dengan kedudukan yang baik pada kita itu sepatutnya dengan amal yang banyak. Tapi lam yanalha bi amaliha, tapi tak mencapai dengan amal dia. Maknanya, maka Allah Ta'ala mengujinya dengan tubuh badan. Sebab tu kadang-kadang orang-orang yang tidak tahan dengan ujian-ujian musibah ni adalah terdiri orang yang tidak kuat ibadat. Tapi orang yang kuat ibadat, berat ujian dia, tapi dia boleh tahan. Kalau berat ujian dia, tapi dia boleh sabar. Masya Allah. Ada seorang Tok Guru Pondok, Tok Guru Pondok di Patani, saya malah sebutlah nama dia. Dahsyat ujian dia, Allah Ta'ala uji dia.
dia berjuang, membantu pondok-pondok sampai diburu. Akhir kali dia terpisah isterinya dengan anak dia. Terpisah, lalu dia lari dia, dan lari dia mengajar, maknanya banyak, dan dia tak boleh duduk setepak. Setelah lama dia berusaha, dia pisah beberapa tahun, dapat balik lagi. Akhirnya berjaya lah. Bila berjaya saja, duduk samanya, rupanya isterinya pula dapat sakit. Berulang alik pula dia di hospital. Nak buat pembedahan pula. Gitu keadaannya. Lepas pula tu, anak dia pula ada masalah. Ada anak pula masalah. Kalau kita baca kisahnya, tak sunyi daripada masalah. Tapi cuba tengok dia. Dialah orang yang menyelesaikan masalah orang. Dialah orang mari mengadu pada dia. Orang yang mari mengadu pada dia sebenarnya berat dia lagi, tapi dia boleh tu. Kesan dia kuat ibadah, dia kuat berzikir, kuat beribadah. Berat ujian dia, tapi dengan berat ujian dia hati jadi tenang. Sebab tu Allah Ta'ala nak beritahu, berdasarkan hadis ini, Nabi khabar, orang itu Allah Ta'ala nak capaikan kebaikan, nak dahulukan manzilatan, satu kedudukan, tapi lam yanalha bi'amaliha, maknanya dia tidak bi'amalihi, dia tidak boleh tercapai dengan amal dia. Tak boleh tercapai. Jadi bila tidak boleh tercapai dengan amalnya, maka Allah Ta'ala uji, Allah Ta'ala akan beri ujian. Sebab itu kita masa sehat ini tak ada orang kena banyak ibadat. Kalau kita jenis tak tahan kena ujian, banyakkan amal ibadat, dekat dengan Allah Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala kata, Nabi beritahu bahawa Allah Ta'ala akan mengujinya. Lepas tak mencapai dengan amal, maka diuji pada tubuh badannya. Tubuh badannya yakni dengan didatangkan penyakit-penyakit, sakit sini. Mulalah tubuh kita pun letih. Lepas tu sakit. Ataupun diuji dengan keluarga, keluarga bermasalah, baik isteri, baik anak dia bermasalah, ataupun diuji dengan harta benda, yang banyak jadi hilang, yang maju jadi kurang maju. Begitu Allah Ta'ala uji dengan harta benda tadi. Sebenarnya itu jalan Allah Ta'ala nak mencapaikan dia manzilatan, satu kedudukan yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian lepas Allah Ta'ala uji dia, kesusahan-kesusahan, Allah Ta'ala nak beri kebaikan pada dia, maka dikatakan summa sabbarahu ala zalika, Allah Ta'ala jadi dia orang sabar. Allah Ta'ala jadikan dia orang yang sabar, ujian yang menimpa dengannya. Maka dengan itulah cara sehingga hatta yanalal manzilata allati sabaqat lahu min Allah, sehinggalah mencapai dia satu kedudukan yang terdahulu Allah Ta'ala untukkan dengan dia. Maknanya capailah dia kedudukan yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepadanya, adalah disebabkan kesan dia sabar di atas ujian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, kalau kita rasa sedih dengan sebab orang kata pada kita, sebenarnya orang kata pada kita tak ada kesan apa-apa. Kesok hati kita sikit, lepas tu betul balik. Maknanya benda tu benda umpama, benda yang berlalu. Sebab tu kata ulama, ingatlah kamu awan yang berlalu, itu dia. Itu dia maknanya. Kalau kita rasa tu, begitu dah dengan kesedihan yang lain. Ujian pasti akan berlaku. Hanya kita mohon kepada Allah, kita janganlah ditimpa satu ujian yang kita tidak mampu menanggungnya. Maka dengan cara macam ni, kalau kita takut dengan ujian yang tak mampu, lebih-lebih lagi ujian akidah, kita kena banyakkan bertakwa kepada Allah, beribadat kepada Allah Ta'ala. Dengan amal ibadat menyebabkan seseorang itu mencapai juga maqam di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma 'allimna ma jahilna, Allahumma rzuqna 'ilman nafi'an warzuqna rahmatan thayyibah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.